Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya tertarik ya untuk mengulas isu yang membabitkan peruntukan ahli parlimen pembangkang. Saya melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli parlimen Ulu Terengganu iaitu Datuk Rasul Wahid yang mana bertajuk MPPN mahu peruntukan sama rata RM3.5 juta setahun. So, di sini juga Datuk Rasul ya berkata kerajaan perpaduan perlu memperuntukkan sekurang-kurangnya RM3.5 juta setahun kepada wakil rakyat pembangkang dalam tawaran perjanjian baru kerajaan madani yang kini sedang dirundingkan. Datuk Rasul juga berkata ya, ia mengambil kira nilai semasa yang pernah disalurkan pentadbiran Perikatan Nasional terhadap Pakatan Harapan di pasca pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Malah katanya Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim sendiri sebelum ini ada menyatakan komitmen untuk memberi peruntukan sama antara wakil rakyat kerajaan dan pembangkang. Justru itu ya, beliau percaya jumlah itu perlu disalurkan dipersetujui bersama dalam perjanjian berkenaan, dan ia tidak ya termasuk peruntukan RM300,000 setahun untuk pembelanjaan pengurusan pejabat, pusat hikmat, ahli parlimen yang turut penting bagi memenuhi keperluan kebajikan infrastruktur serta pendidikan rakyat di kawasan masing-masing. So, saya melihat apabila pihak pembangkang ya meminta peruntukan sebanyak RM3.5 juta dan mereka minta ya allowance pejabat sebanyak RM300,000 setahun. Ini angka yang mencecah hampir keseluruhan 3.8 juta ataupun hampir 4 juta yang cuba ya pihak pembangkang minta dengan cara seolah-olah mengugut. So, kalau kita tengok kenyataan yang dikeluarkan ini seolah-olah memaksa kerajaan yang ada hari ini untuk memberi mereka peruntukan yang sebanyak ini, yang pada saya ya allowance pejabat 300,000 setahun ya, hebat. Jadi inilah kebodohan yang telah pun dibuat oleh Perikatan Nasional itu sendiri. Kita lihat ya bagaimana kerajaan perpaduan yang ada hari ini terbentuk. Sebelum kerajaan perpaduan hari ini terbentuk, 3 individu telah pun dipanggil sebagai wakil parti untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Mereka adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tan Sri Medi Yassin dan juga Tan Sri Abdul Adi Awang. Apa yang berlaku? Muhyiddin dan Hadi kita tahu telah pun menolak untuk bersama membentuk kerajaan perpaduan, dan akhirnya keputusan dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah pun diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong agar ya, mencari rakan dalam parti-parti politik yang lain untuk menjadi gabungan membentuk kerajaan perpaduan yang kita tahu hari ini, yang melibatkan UMNO, melibatkan GPS, melibatkan GRS, Warisan dan sebagainya. Lebih kurang 18 parti tergabung untuk membentuk kerajaan yang ada hari ini. Ini adalah satu kebodohan yang dibuat oleh pemimpin Perikatan Nasional itu sendiri bersama dengan ahli-ahli parlimen yang seperti Datuk Rasul Wahid ini, yang egois, yang sombong, yang bodoh, menyusahkan rakyat. Kalau hari itu kamu orang bergabung, hari ini kamu tidak perlu ya memaksa seolah-olah mengugut supaya kerajaan memberi kamu peruntukan. Rakyat Malaysia tahu sejarah peruntukan pembangkang ini tidak pernah ada. Tetapi benda ini berlaku kerana takut kerajaan tumbang, maka Ismail Sabri membuat MOU dengan Datuk Seri Ibrahim agar kalau bersatu tarik sokongan maka mereka kekal jadi kerajaan. So, ini menyebabkan peruntukan itu dibagi melalui perjanjian. Apa yang berlaku hari ini? Pihak pembangkang seperti Datuk Rasul ini seperti orang bodoh. Tiap-tiap hari meroyan dengan kenyataan-kenyataan yang pelik. Dia tahu bahawa jumlah peruntukan berapa yang mereka mahu, yang mereka minta, seolah-olah ya mereka ini ada kuasa. Kalau mereka tidak diberi dengan jumlah itu, mereka tidak nak menyokong kerajaan, ataupun mereka rasa bahawa mereka boleh tarik sokongan dan akhirnya kerajaan tumbang. Seolah-olah mereka sekarang ni ada kekuatan. Mereka harus ingat, peruntukan yang ada hari ini, yang dia nak minta sama rata hari ini, dan allowance pejabat yang 300,000 setahun, ini adalah satu kerja gila yang pada saya, kalau saya Datuk Seri Ibrahim, saya takkan luluskan. Minta perkara-perkara yang tidak masuk akal. Allowance pejabat, kamu bayarlah. Buat apa kamu ada gaji ahli parlimen yang besar-besar? Gaji mereka ni berpuluh-puluh ribu. Pejabat tak boleh nak bayar, minta allowance sampai 300,000. Apa benda ni? Kamu nak makan gaji buta? Saya ni yang tidak memegang jawatan sebagai YB, sebagai menteri, boleh saya uruskan pejabat saya sendiri. Boleh saya buka apa yang penting untuk rakyat. Kenapa ahli parlimen macam Datuk Rasul ni macam orang bangang hari ni?
Inilah kerja-kerja yang cuba dibuat oleh Perikatan Nasional hari ini. Mereka tak ingat apa yang mereka telah lakukan kepada Pakatan Harapan. Rakyat kena ingat ya. Perikatan Nasional telah menindakkan hak anda untuk anda dapat peruntukan sewaktu COVID itu. Sewaktu mereka merampas kerajaan daripada Pakatan Harapan, Muhyiddin senyap. Di waktu itulah mereka membuat lockdown dan akhirnya mereka buatlah projek tender ni tidak ada lagi open tender, direct nego. Akhirnya rakyat menerima hutang yang ada hari ini sehingga 1.5 trilion yang mana dia telah juga buat projek untuk Bumi Putra konon-konon, yaitu melalui Jana Wibawa, dan kita lihat macam-macam penyelewengan berlaku di situ. Jadi, waktu itu sepatutnya ahli parlimen pembangkang ada 107. Bayangkan setengah daripada Malaysia ini telah pun ditindakkan dengan sepatutnya mereka bagi peruntukan pada COVID itu supaya sampai ke rakyat. Sepatutnya waktu itu mereka memberi peruntukan 3.5 juta kepada pihak pembangkang agar mereka boleh salurkan dalam rakyat kesusahan. Tapi ini tidak. Malah ahli parlimen mereka sewaktu COVID tidak ada seekor pun di antara mereka yang sanggup potong sedikit gaji untuk didermakan kepada rakyat. Ini sikap mereka. Hari ini, dalam keadaan yang tidak ada lagi COVID, dalam keadaan rakyat boleh mencari segenggam nasi, mereka sibuk dengan peruntukan yang ada kepada mereka, yang konon-kononnya mereka nak salurkan kepada rakyat. Tak payah. Kerajaan salurkan terus peruntukan kepada rakyat melalui projek-projek yang ada. Jangan bagi kepada mereka. Allowance pejabat pun jangan bagi. Tidak ada pejabat yang kena bayar. Pejabat mana yang nak sewa 1 tahun sampai berpuluh-puluh ribu ni. Peruntukan sampai 300,000. Berapa besar pejabat yang nak disewakan oleh Datuk Rasul ni? Kerja nak menyonglap duit je kerja mereka ni. Apa yang tidaknya? 300,000 setahun untuk pejabat. Pusat hikmat dia. Orang dah elok-elok suruh dia jadi kerajaan. Bersama dengan Datuk Seri Ibrahim, tolak. Lepas ini, apa lagi yang mereka mahu? Perjanjian pun kita tak tahu hari ini. Apabila orang suruh tengok perjanjian, belum lagi. Sekarang ni masih lagi dalam keadaan yang sini kata tak jumpa ini, yang ini kata belum dapat lagi maklumat, yang seorang lagi kata tak ada masa nak jumpa. Mereka tidak ada komitmen, dia bermain-main dengan sentimen ini. Akhirnya, sepatutnya mereka dapat sedikit peruntukan, delay, dah hampir setahun lebih. Kenapa awal-awal tak ambil? Kenapa egois sangat? Kenapa tak ambil sewaktu kerajaan perpaduan yang ada hari ini telah terbentuk? Telah pun dimaklumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berkali-kali dalam parlimen. Hari ini seolah-olah memaksa dengan kenyataan yang seperti ini, yaitu kerajaan perpaduan perlu memperuntukkan sekurang-kurangnya 3.5 juta setahun kepada wakil rakyat pembangkang. Kepala otak dia. Ikut sedap dia aja. Kalau saya Datuk Seri Ibrahim, tak payah. Salurkan duit itu kepada rakyat. Direct lagi bagus daripada bagi puak-puak ni. Kejap lagi dapat duit ni, apa yang diorang buat? Konon-kononnya nak buka pejabat bagi pendidikan rakyat di kawasan masing-masing. Lepas tu jadi walaon-walaon menyusahkan. Bukan menyenangkan. Hari-hari membalun kerajaan dalam media sosial. Ini sekarang ni dah lamai lah. Ketua-ketua walaon tak boleh cari makan, terdiam lah. Lepas ni kalau bagi peruntukan ni, banyaklah mereka dekat media sosial. Sebab apa? Dah dibayar oleh bos mereka. Muka Datuk Rasul ni pun, saya rasa orang Ulu Terengganu tak ada akal pilih orang macam ni. Maaf cakap lah, macam orang tak ada sekolah sangat lah perangai. Otak dia hanya duit je. Dia seolah-olah tak tahu macam mana dia nak membangunkan kuasaan dia. Bagaimana pembangkang yang berpuluh-puluh tahun dulu boleh membangunkan kuasaan dia. Tak ada isu pun. Rakyat faham. Dulu pembangkang di kuasaannya bukan saja pembangunan tidak disalurkan. Allowance, peruntukan memang tak ada lah. Pembangunan pun tidak adakan. Okey je. Rakyat masih sihat je.
So, saya tak nak ulas panjang-panjang isu itu. Itulah jawapan saya kepada Datuk Rasul Wahid ni, yang pada saya low class sangatlah, ahli parlimen daripada Perikatan Nasional ni. Keluar kenyataan seolah-olah memaksa Perdana Menteri, memaksa kerajaan yang ada hari ini. Seolah-olah kerajaan hari ini tumbang kalau tak bagi peruntukan kepada mereka ni. Biarkan saja mereka. Nak tengok langit tinggi atau tidak. Sekian, terima kasih. Thank you.